Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Airi Razwan bin Abdul Rahim dari kelas Bahasa Melayu 7, PISMP Ambilan Jun 2022. Tujuan saya pada hari ini adalah untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang poster yang telah saya hasilkan bagi mempromosikan Google Site yang telah saya bina. Jadi, ia bertujuan bagi melengkapkan tugasan saya dalam penghasilan produk bagi subjek teknologi untuk PDP EDUP 3133. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan mulakan dengan tajuk poster kita iaitu Penguasaan Kemahiran Menulis bagi tahun 2. Saya lebih spesifikkan aktiviti saya untuk murid tahun 2. Jadi pengenalan daripada aktiviti yang saya rangka ini ialah ia merupakan satu langkah untuk membantu guru memudahkan murid bagi menguasai kemahiran menulis. Ia merupakan salah satu cara untuk murid dan guru berinteraksi secara maya. Jadi, aktiviti yang saya bina berdasarkan Google Site yang telah saya buat, ia menerapkan aktiviti secara maya di mana murid dan guru tidak perlu berjumpa face to face pun. Jadi dia hanya perlu mempunyai internet dan mempunyai teknologi. Jadi menerusi itu sahaja mereka boleh belajar. Jadi tak payah nak ada kelas. Jadi macam menjimatkan lebih banyak masa lah kat situ kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pernyataan masalah. Murid kurang menggunakan teknologi dalam melakukan kerja. Okey, kat sini, seperti yang kita tahu, pembelajaran masa kini kan banyak yang menggunakan cikgu yang sediakan bahan macam tu. Jadi macam cikgu yang sedia bahan, cikgu yang sedia semua benda lah. Jadi, bila cikgu yang sediakan semua, murid ni kurang pengetahuan dan kurang meneroka dunia luar. Jadi macam bila murid terima je apa yang guru tu bagi, dia jadi macam tertutup minda dia orang. Jadi sebab itulah saya bina benda Google Site ni untuk bantu murid menggunakan teknologi dalam pembelajaran dia orang. Jadi sekaligus akan menambahkan kemahiran pencarian maklumat dalam diri murid tu sendiri. Jadi dia boleh teroka sendiri cara untuk belajar tanpa bantuan guru sekalipun. Dengan terima arahan saja dia orang dah boleh buat aktiviti yang saya sediakan. Jadi pernyataan masalah yang kedua ialah sentiasa berpusatkan guru semata-mata. Jadi seperti yang saya cakap, guru sediakan semua, murid hanya terima. Jadi murid tu macam tak apalah, nanti cikgu yang buatkan. Jadi dekat situ akan tercipta satu budaya yang tak elok untuk murid. Jadi sebab itulah saya buat site ni. Jadi macam dia boleh buat sendiri tanpa bantuan guru tersebut. Macam kalau guru tu tiada di dalam kelas sekalipun, macam guru pergi kursus ke, guru tak dapat hadir sebab tak sihat ke, jadi murid tu, guru bagi je link Google Site tu, jadi murid boleh akses sendiri menggunakan teknologi mereka masing-masing. Walau dekat mana sekalipun. Contohnya kalau dekat rumah ke, kalau dekat mana-mana sekali lah. Okey, seterusnya kita pergi ke objektif pembelajaran. Dapat membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dan perenggan. Dalam Google Site saya tersebut ada 3 aktiviti. Yang pertama, cara membina perkataan di mana murid perlu menyusun perkataan-perkataan tersebut, dan cara membina frasa dan ayat, dan seterusnya cara membina perenggan. Di mana aktiviti tersebut dapat menarik minat murid lah. Macam banyak aktiviti secara berkumpulan ke, secara individu pun ada. Jadi murid sendiri pun dapat terdedah dengan macam-macam
jenis pembelajaran. Jadi dia orang macam lebih terbuka lah untuk untuk semua aktiviti yang akan ada. Jadi untuk aplikasi yang saya gunakan untuk murid, aplikasi yang saya guna dalam Google Slide tersebut, saya menggunakan aplikasi Google Slide di mana saya meletakkan nota-nota penting di dalam Google Slide tersebut. Jadi murid boleh rujuk sambil membuat sambil membuat aktiviti-aktiviti yang saya sediakan. Yang kedua, aplikasi WordWall. WordWall ni di mana aktiviti susun-susun, tulis dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, aplikasi Jamboard. Aplikasi Jamboard ni di mana semua murid boleh masuk dalam Jamboard tersebut dan tulis sama-sama. Jadi macam diorang boleh buat kerja kumpulan secara maya. Kira macam tak payahlah guna kertas mahjong semua tu kan, nak gabung-gabung. Jadi boleh guna Jamboard ni je untuk buat kerja kumpulan. Okey, seterusnya kita pergi kepada hasil pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih berkesan kerana murid itu sendiri yang explore, yang teroka dunia teknologi ni sendiri. Jadi dia macam lebih, macam kalau dia nak cari tentang satu benda ni, dia akan jumpa benda yang lain. Jadi dia akan jumpa lebih banyak fakta lah dalam diri masing-masing. Jadi macam tambah pengetahuan dia orang sendiri juga kalau guna teknologi dalam pembelajaran. Jadi yang kedua, hasil pembelajaran, murid lebih tertarik untuk belajar. Seperti yang kita tahu, kalau lakukan aktiviti dalam kelas, macam lakukan aktiviti yang sama je, nanti murid macam bosan juga kan. Macam minggu lepas dah buat dah aktiviti ni, macam tak ada apa beza pun. Lepas tu kalau gunakan macam Google Slide ni untuk buat aktiviti, macam murid macam baru lagi dengan benda-benda macam ni. Macam macam menarik benda ni macam tu lah. Kira macam dia seronok buat benda ni. Lepas tu kita pergi kepada proses kerja. Proses kerja ni ia memudahkan murid menguasai kemahiran menulis. Macam dia aktiviti ni dia akan belajar dari satu langkah ke satu langkah. Contohnya dari satu langkah ke satu langkah kan. Contohnya macam dari awal-awal tu daripada huruf sambung-sambung jadi satu perkataan. Jadi satu perkataan amalan baik yang berdasarkan tema yang saya pilih, berdasarkan tajuk. Jadi daripada huruf-huruf tu kita susun dan membentuk perkataan. Dari perkataan tu kita bentuk jadi ayat. Macam tu lah saya punya aktiviti. Jadi dia akan dapat mengajar langkah demi langkah. Jadi murid tu macam tak pergi ke dari langkah 1 terus ke langkah 3. Jadi dia macam diajar mengikut secara teratur dan sistematik lah kat situ. Okey, seterusnya mengandungi bahan yang mudah digunakan. Macam yang saya cakap, aplikasi yang digunakan Google Slide, WordWall, Jamboard ni semua senang untuk guna. Macam tak perlu murid yang baru pun, murid yang tak pernah guna benda ni pun dia akan pandai guna terus. Macam tak susah pun nak pakai. Semua orang yang tak tahu pasal dunia digital pun akan pandai guna. Dengan baca arahan je dia orang boleh faham dah apa yang perlu dia orang lakukan. Jadi dekat situ saya juga dekat poster ni pun saya ada sertakan link site saya seperti yang boleh tengok dekat bawah sekali ni yang warna biru. Jadi kat sini kalau berdasarkan poster tu, siapa yang nak tengok apa yang ada dalam Google Site tu boleh tengok dekat link tersebut. Jadi saya rasa itu saja tujuan saya pada hari ini untuk mempromosikan Google Site saya berdasarkan poster yang telah saya buat ni. Jadi saya harap ini dapat menarik minat penonton-penonton sekalian lah untuk tengok Google Site yang telah saya hasilkan. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.